Asia. Terdapat satu haiwan dan juga tumbuhan. Di dalam hutan Indonesia dan Malaysia terdapat satu spesies yang paling unik dan jarang ditemui. Cendawan. Burung enggang. Dan saksikan juga Wildlife Jungle. Sebelum kita lanjutkan videonya, kami akan bagi isyarat dulu. Wildlife Jungle di National Geographic Wildcraft ini menceritakan tentang kehidupan haiwan di hutan. Hello, berjumpa dengan saya, iaitu Hamizan. Dan kami akan mencari haiwan-haiwan yang berada di dalam hutan ini. Korang, ini adalah cendawan raksasa. Aduh, jatuh. Cendawan raksasa adalah salah satu spesies cendawan yang dulunya dieksperimen oleh Ancient Boulder, tapi disebabkan eksperimennya itu gagal, itu akan menyebabkan rumput, tanah dan pokok-pokok merubah menjadi mushroom biome. Terus yang lembu tu macam mana? Okey, yang lembu mushroom itu mereka tak sengaja memakan mushroom yang membuatkan mereka tak dapat kontrol mereka sendiri sampai akhirnya menjadi mushroom crab, sampai jadi mushroom cow. Kan kita pernah tengok mushroom biome. Itu jauh kan? Okey, jadi di sini kami mencari haiwan tapi macam tak ada pula. Kalau ada gajah best sikit. Okey, daripada kita mencari, kita langsung aja. Ini adalah cendawan biasa. Mereka biasanya ada yang boleh bernyala lampu pada waktu malam dan tidak sama sekali. Dan jika kita lihat dari malam hari, kita boleh melihatnya walaupun cendawan itu boleh menyala. Dan kita boleh menampakkan cendawan ini di dalam hutan. Inilah bezanya cendawan tak punya lampu dan yang punya lampu ini. Beza kan? Disebabkan beza, cendawan yang boleh bernyanyi ini pun dapat kita tengok pada zaman sekarang ini. Ikan-ikan mula terabur. Ini disebabkan oleh pemangsa ular. Ini adalah ular sawa. Dan ini adalah piranha. Kalau kalian tak tahu apakah jenis itu piranha adalah salah satu jenis ikan yang hidup di sungai Amazon ini. Dan mereka akan menyerang sesiapa pun berenang di dekatnya. Mereka mempunyai gigi, jadi bolehlah mereka menggigit kaki anda. Tetapi ikan piranha ini selalu menjadi mangsa bagi para ular sawa ini.
sementara yang lain berbulu di tempat lain. Ikan pari sejenis haiwan mamalia laut yang ini. Mereka bukan sahaja di pinggir laut, tetapi ikan pari ini juga berada di sungai. Jadi sangat senang nak jumpa mereka. Tapi yang paling tak senangnya kita jumpa kat kolam kita. Memang tak ada. Disebabkan ularnya memakan ikan-ikan tersebut, akhirnya ikan menjadi punah ataupun menjadi terancam kerana mereka selalu dimangsa oleh mangsa lain. Inilah ikan pari. Dan inilah mereka menyodok si ikan piranha untuk menjadikan piranha ini mati. Dan kepala itu sangat corak. Tetapi bagi ikan pari sangatlah pelik. Mereka akan menyerang di dekatnya. Ngelik suaranya. Nah, sesiapa pun mendekati ikan ini dari belakang, ikan ini kemudian akan mengira bahawa di belakangnya terdapat pemangsa, iaitu jerung. Nah, jadi disebabkan ada jerung di dekatnya, haiwan ini pun langsung menggunakan ekornya sebagai perlindungan diri. Dengan ekornya yang tajam, sangatlah unik. Ikan pari ini juga disebut sebagai freshwater stingray, tapi yang paling berbahaya adalah short-tailed stingray. Dan ikan pari ini boleh menggunakan ekornya ke mana-mana sahaja. Banyak sangat ular sawa di Amazon ini. Kebanyakan hidup di darat maupun di hutan. Ini adalah piranha, ikan yang sudah kita sebutkan tadi. Disebabkan haiwan ini mempunyai gigi dan memakan daging, jadi haiwan ini dianggap karnivor. Karnivor adalah salah satu kariang di mana haiwan-haiwan ini makan. Dan stingray ini masih berjalan ke tempat yang jauh. Jika kita tengok piranha ini dari dekat, piranha ini mempunyai mulut. Jadi sangat senang untuk mereka memangsa ikan kecil. Lalu, bagi haiwan ini sangatlah pelik. Ada banyak sekali haiwan sungai yang berada di sekitar ini. Cuma kami akan membahas tentang haiwan darat pula. Ada satu haiwan yang memiliki belalai. Gajah adalah salah satu spesies mamalia yang terbesar di bumi. Gajah ini mempunyai gading sama seperti ikan pari yang kita sebutkan tadi untuk perlindungan diri. Ketika ada mangsa yang lewat, gajah ini terus menyerang mereka. Tetapi bagi betina, tidak mempunyai gading sama sekali.
Disebabkan betina tidak mempunyai gading, mereka terpaksa untuk melarikan diri sahaja. Dan belalai mereka yang berfungsi untuk mengambil air ini, fungsinya untuk mengambil buah juga. Tetapi kebanyakan gajah ini telah pupus. Jadi kita mesti menyelamatkan alam sekitar kita. Sepertinya gajah ini mau mandi. Jika anda melihat gajah-gajah ini berada di wilayahnya, jangan mengganggu mereka. Atau anda yang pula didobrak sampai ke planet Mars. Mungkin. Namun bagi gajah ini mempunyai gajah Asia. Gajah Asia ini berada di hutan ini sahaja dan tidak berasal dari Amerika. Tapi kalau gajah Asia ini berasal dari Malaysia seru sih. Atau di Indonesia. Gajah Asia atau dalam bahasa Inggris Asian elephant. Sama seperti haiwan yang boleh berenang lainnya, haiwan ini juga boleh pandai berenang. Tetapi mereka tidak boleh hidup bertahan di air selama beberapa jam. Jika mereka bertahan di air, itu membuatnya menjadi lemah. Namun Beraha diberi anugerah. Anugerah bukan agugah. Salah namanya. Salah nama. Aku enggak lupa. Udah. Stop lawaknya. Nah, sudah gua bilang gajah ini boleh juga berenang di atas air. Walaupun gajah ini tetap berjalan di air. Mamalia ini sangatlah pelik. Gimana tidak pelik? Gajah ini selalu membuat benda-benda yang kelakar ketika kita memujinya dari belakang. Tapi ketika itu masih waktu malam, itu lebih mustahil. Pada waktu malam juga, gajah-gajah ini akan beraktif ataupun mereka akan tidur jika mereka sudah mengaktifkan waktu pada pagi hari. Dan biasanya gajah-gajah ini akan tidur lena. Namun Beraha diberi anugerah. Anugerah. Udah gitu aja. Gajah ini memang mempunyai gading, daging, mata, telinga, dan belalai yang panjang. Itulah mengapa pemburu haram memburu haiwan gajah ini disebabkan gading yang terlalu berharga. Ini adalah Brazilian wandering spider. Mereka hidup di Amazon dan Brazil. Mereka akan menyakiti serangga lain termasuk manusia. Wih, malah batuk. Dan spider itu tadi menyakiti si gajah tadi. Disebabkan terlalu banyak spesies, haiwan ini pun serangga-serangga lain pun lalu mundar.
dan mereka membunuh anai-anai lalu mati. Burung enggangnya malah tersekat. Cari jalan lain lah. Dan mereka akan bersembunyi di rumput jika panjang. Dan inilah kehasilan dari gajah-gajah lain. Dan sepertinya gajah ini sudah penat dan mereka akan tidur. Selamat malam semua. Haiwan ini seperti harimau, tetapi sebenarnya haiwan ini bukan harimau betul-betul, melainkan leopard, yaitu Black Panther. Mereka biasanya beraktif pada waktu malam dan siang. Oleh kerana itulah, haiwan ini disebut haiwan nokturnal. Mereka akan memangsa haiwan-haiwan yang dia makan jika perlu. Dan hal ini tidak memulakan habitat berharian mereka. Disebabkan di air Amazon ini terlalu kuat, jadi mereka tidak dapat menggerakkan menggunakan kaki mereka. Dan haiwan ini perlu berjalan darat sahaja. Burung enggang. Burung enggang adalah salah satu spesies burung yang hidup di Asia dan mereka boleh terbang. Walaupun begitu, burung enggang ini disebut sebagai apa ya? Enggak ngerti gua. Dan sepertinya burung hornbill itu telah pergi dan kembali kepada Black Panther. Oleh kerana itulah, panther ini harus mencari makanan sendiri dan mereka perlu hitungan waktu pada diri mereka sendiri. Hanya pada waktu siang, anaknya akan bermain-main dengan mereka dan ibunya akan pergi berkelia. Walaupun anaknya juga diikutin. Walau anaknya ikut Turki, haiwan ini perlu diganti. Mereka tidak dapat berenang kerana air ini terlalu kuat dan membuatkan mereka mengayun. Mengayun apa? Mengayun anunya. Ini adalah ikan pari tadi dan sepertinya ikan pari ini perlu belum waktu dan hiburan dengan masa yang lampau. Di sini juga ada satu haiwan yang hitam putih. Malayan tapir atau disebut dengan tenuk atau cipan. Haiwan ini senangnya dipanggil sebagai tapir kerana itu adalah nama pertama yang diambil. Tapir adalah salah satu haiwan yang hitam putih seperti panda dan makanan mereka adalah tumbuhan, bukan semut. Ya elah lah. Kalau tapir ni makan semut, namanya bukan tapir, namanya anteater. Haiwan ini boleh berenang dan mereka biasanya akan
akan habiskan waktu pada malam hari. Dan haiwan ini juga sama seperti Black Panther, iaitu haiwan nocturnal. Kalau seperti panda, hitam putih. Tapir ini menggunakan hitam putih mereka sebagai penyamaran diri. Ketika mereka tidur, mangsanya akan memikir bahawa tapir ini adalah sebuah batu yang besar. Kalau anaknya, kemungkinan adalah sebuah hanya batang kayu kecil sahaja. Namun, bagi haiwan ini tidaklah pupus. Ketika kita tengok di anaknya pula, anaknya ini tidak sama dengan induknya. Jadi, ketika haiwan atau anak tapir ini dewasa, maka badan mereka akan menjadi hitam putih semula pada masa yang lampau. Namun, bagi anak tapir ni kepada ibu bapanya, bapa dia sangatlah penting. Haiwan ini mempunyai hidung seperti gajah, tetapi tidak berfungsi untuk mengambil air kerana belalai mereka atau hidung mereka terlalu pendek. Disebabkan belalai pendek mereka tidak dapat berfungsi untuk mengambil air, jadi mereka menggunakannya untuk mengambil buah dari tanah sahaja. Ibu bapa dia terus jaga anak dia. Dan tapir ini akan hidup sepanjang waktu walaupun mereka diancam. Dan biasanya tapir-tapir itu telah dilindasi oleh kereta disebabkan hutannya yang pupus itu. Bukan sahaja tapir yang hitam putih ini, ada juga haiwan yang bernama Brazilian tapir, barred tapir dan mountain tapir. Sebenarnya tapir itu ada 3 spesies, tapi disebabkan di sini adalah hutan Malaysia, jadi tapir yang lain hanya boleh didapati di Amerika Selatan sahaja. Boy, 4 spesies lah, takkan pula 3 spesies. Ya, gua tahu. 4 spesies. Dan tapir ini mempunyai 4 spesies. Nah, gitu dong. Malah dimakan oleh sama ular sawah. Jahat banget. Oh ya, jika anda melihat ada ular masuki rumah anda, sila komen ya. Dan ini burung tadi, burung elang. Maksudnya burung enggang, bukan burung elang. Helang dia burung. Ya tahu, tapi bezanya burung helang tu dia besar. Ini adalah kungkang Atau sloth. Kungkang adalah salah satu spesies haiwan yang hidup di hutan ini, hutan Amazon. Adalah salah satu hutan yang paling terbesar. Oleh kerana itu, mereka biasanya melahirkan anak, bukan bertelur. Dan mereka mempunyai kuku yang tajam untuk membantu mereka dalam berjalan dan juga berenang. Tapi masalah besarnya, haiwan ini tidak dapat menggigil. Oleh kerana itu, haiwan ini terpaksa berjemur di dalam air sahaja. Dan haiwan ini sentiasa dimangsa oleh ular dan buaya. Lihatlah cara pergerakan mereka.
Tapi masalahnya ya jangan digelaki bogeng. Kau ingat selama tu dia apa namanya? Dia tu kan dia berlawan. Malah sumpah. Sumpah lah. Dan setelah ini diracuni. Aduh. Malah ketawa lagi. Okey. Kesian dia semua. Nama bagian mana tidaklah pupus. Batuk lagi. Kenapa Amizan dengan Amiz gelak ya? Mungkin kerana ular itu yang membunuh Slofi itu. Aduh. Kasihan banyak Slofi tu. Mungkin malah dia copot. Dan setelah ini kemungkinan akan boleh berenang. Tetapi nanti kalau mereka anaknya dah kenapa woi? Malah dikira copot. Kan sebanyak anak dia. Okey. Sudah cukup. Waduh. Terlalu ketawa ini sebab ular tu dah pergi bunuh Sloth. Kesian banget. Kenapa ini? Dia copot. Iya, mah dia copot. Ini adalah iguana. Mereka adalah salah satu spesies reptil yang biasanya mereka hidup di hutan Galapagos. Haiwan ini memangsa serangga dan rumpai laut. Jadi, haiwan ini dianggap seperti haiwan omnivore. Dan haiwan ini boleh dipelihara sebagai haiwan peliharaan. Bukan sahaja iguana, tetapi juga sumpah atau betul lah tu. Sumpah ataupun dikenali sebagai sesumpah. Inilah kebentukan mereka. Haiwan ini boleh berubah warna seperti biru, orange, coklat dan lain-lain. Dan kamalin ini perlu sentiasa hidup dibanding haiwan lain. Dan jika haiwan itu dibunuh, kemungkinan kita sentiasa akan tergelak kerana ular itu kesian. Waduh. Dan sampai jumpa di episod selanjutnya. Dadah.